Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Islam dan iman kita selesai menunaikan fardu kita, solat berjamaah Isyak. Semoga amal bakti kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Banyak ujian ya musim tengkujuh ini tuan-tuan ya. Nantilah kita cerita tentang kita nak zikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qalu wa kaifa nujaddidu imanana? Qal akthiru min qawli la ilaha illallah. Maksudnya, perbaharuilah iman kamu, sentiasa lidahnya ratiban bidzikri, sentiasa dibasahi untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Perbaharuilah iman kamu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimanakah caranya memperbaharui iman kami? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah ucapan la ilaha illallah. Kerana itu adalah merupakan suatu zikir dan ingkatan yang paling afdal, yang patut jadikan satu kelaziman pada diri kita. Allah, la ilaha illallah. Sabdanya lagi, subhanallah nisful mizan walhamdulillah tamla'uhu wa la ilaha illallah laysa laha durallah hijabun. Artinya subhanallah itu memenuhi setengah daripada timbangan besok pada hari kiamat dalam mizan kita, dan alhamdulillah itu memenuhinya, iaitu memenuhi mizan timbangan, dan la ilaha illallah tiada dinding di antaranya hamba-hambanya yang sentiasa ingat akan Allah itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya tuan-tuan ya. Orang yang sentiasa lidahnya ratiban bidzikri, dia dibasahi lidahnya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hasad dengki, tidak ada khianat, tidak ada adu domba, tidak merasakan bahawa tidak syukur dan berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu baiknya. Sebab itu kalau tengok ulama-ulama salafus salih, hidup dia, pengabdian dia, sama ada dalam solat atau di luar solat, banyak masanya itu digunakan untuk ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Zaman kita ni ingat astro banyak, termasuk saya. Ini masalah, cabaran. Satu nafas yang kita tarik dan satu nafas juga yang kita lepaskan, seolah-olahnya kalau kita sebut Allah, la ilaha illallah, membayar tentang bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang dulu. Sebab itu tangannya sentiasa berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana merasakan kesyukurannya dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Ada riwayat lagi yang dinyatakan dalam gambaran, anna amudan min nuri waqifun baina yadayillahu fa idza qala al-qailu la ilaha illallah ihtazza dhalikal amud fa yaqulu Allah ta'ala uskun fa yaqulu kaifa askun wa lam taghfir liqailiha fa yaqulu Allah ta'ala qad ghafartu lahu fayaskun.
bahawa ada sebatang kayu daripada cahaya yang terpacak di hadapan Tuhan. Apabila ada orang menyebut la ilaha illallah, gementarlah batang kayu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, diam. Dijawab oleh kayu itu, bagaimana aku nak diam sedangkan engkau belum mengampunkan orang itu. Digambarkan seolah-olah orang itu berzikir tetapi belum diampunkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku sudah ampunkan dia. Lalu batang kayu itu pun diam, tidak berkata-kata dan tidak bergerak. Nak disebutkan bahawa kalimah la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling tinggi darjat dan tarafnya. Terpulanglah pada kita tuan-tuan, kita rasa-rasa zikir la ilaha illallah ni tak ada apa-apa, macam seolah-olah ringan saja, biasa. Tapi bagi orang yang sakit, bagi orang yang sudah kelu lidah dia, orang yang sudah terbaring, orang yang tidak bertenaga dan kekurangan zat dalam badan dia, dia nak sebut Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu adalah amat berat. Jadi kita yang dikatakan sebagai sihataka qabla sabq qabla saqamika, ketika kamu sehat sebelum datangnya sakit. Tengok ya, ada orang yang baru masuk bilik air, keluar bilik air dia baring. Baring kenapa? Rasa letih, duduk terus. Nak sampai ke katil dia tu lama. Tapi bila yang sihat macam kita ni, kalau kita ni duduk la ilaha illallah, la ilaha 300 kali, 1000 kali tahan sebab sehat. Tapi bagi orang yang uzur, dia keluar daripada rumah masuk cungap. Kenapa? Dia kata rasa letih. Dia tak berupaya. Ketika itu dia nak banyak berzikir, tapi masa tu dah terlalu singkat. Ada orang yang jatuh di bilik air, kan? Ada orang yang jatuh di tangga dia, ada orang yang jatuh di dapur, ada orang jatuh di halaman rumah, macam-macam. Lepas itu kalau kita tengok, dia jatuh tu terus koma. Banyak kes-kes itu kan. Dia jatuh koma, lepas tu tak ingat. Bila tak ingat 2-3 hari masuk hospital, lepas tu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah nak digambarkan, kalaulah semasa dia koma 2-3 hari itu boleh berkata-kata lidah dengan la ilaha illallah, mahal harganya untuk sesiapa yang mengakhiri kalamnya nak bertemu dengan Allah la ilaha illallah, maka jaminannya adalah syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kadang-kadang kita tengok dekat ward ICU nya, apalah nasib dia, apalah malangnya. Kita pun takut, kita tak tahu nasib kita berapa tuan-tuan. Ada macam-macam jenis manusia. Contoh, dia pandai memberi motivasi kepada orang, dia banyak memberi nasihat kepada orang, dia banyak sehingga orang jemput dia qiyamul lail. Banyak ni contoh ni, bukan nak mengumpat, nak mengatakan ni banyak jadi iktibar kepada kita. Cuma kadang-kadang ditanya, tuan sudi tak tuan untuk datang ke sekolah saya, ke surau saya, ke masjid saya sempena Ramadan ini, sempena cuti sekolah ini, sempena ada kelapangan, bersempena dengan Rabiul Awal, sempena dengan Isra dan Mi'raj. Boleh? Berapakah sepatutnya kami bayar kepada tuan? Tuan boleh telefon PA saya, bincang dengan dia. PA dia pun jawab. Ini contohnya bukan nak mengumum apa. Tuan nak suruh datang sembahyang subuh saja ke? Ini harganya. Kalau dia datang dengan qiyamul lail tapi biasa-biasa je, dengan tazkirah lepas Isyak, lepas tu tak ada solat tahajud, tak ada solat yang lama-lama ni, ini sekian bayarannya. Tapi kalau daripada lepas maghrib sambung Isyak, bagi motivasi kepada anak-anak, motivasi orang tua, baca kitab, malam nanti sembahyang tahajud, sembahyang taubat dan segala sunat-sunat nawafil, lepas tu dengan kuliah subuh sekali package, ini harganya. Termenung. Bila termenung tu akhirnya surau tak mampu nak bayar pada dia. Itu contoh-contohnya. Dan ini bukan pada kamu Ustaz ni, betul-betul berlaku ni. Itulah kadang-kadang bila macam itu akhir hayatnya, kenapa si fulan ni sudah tak mengajar, sudah tak bagi motivasi,
sudah tak memberi nasihat kerana terlantar sakit. Terlantar sakit tu tuan-tuan, kadang-kadang betul tak bahawa sakit itu jadi kafarah kepada seseorang? Tuan-tuan jangan main-main tuan-tuan. Kita amat takut sangat. Takut macam mana? Kalau kita ni sebelum nak meninggal, kalau seminggu tak apa, sebulan tak apa, setahun tak apa lagi. Kalau dah sampai peringkat setahun lebih, 2-3 tahun pakai pampers di rumah, dah solat Jumaat tak pergi, solat fardu pun nak susah, nak basuh diri istinja sendiri pun payah, nak bersihkan diri, nak ambil wuduk pun payah. Itu yang Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bila habis solat subuh, subhanallahil azim wa bihamdi. Itu pesanannya. Ulang lagi. Itu minta supaya jangan rabun dan buta. Subhanallahil azim wa bihamdi. Ya Allah, dengan tasbih dan tahmid ini aku berlindung supaya aku ini tak termasuk orang-orang yang mempunyai sakit yang kronik. Kalau dulu, saya ulangi lagi, sakitnya adalah kusta yang tanggal telinga, tanggal tangan, tanggal kaki. Dan hari ini yang kita tahu 3 package, 4 package. Lemah jantung, kencing manis, darah tinggi, gout. Itu 4 dalam 1. Itu penyakit yang amat ditakuti, kronik. Subhanallahil azim wa bihamdih. Dengan tasbih ini ya Allah dan tahmid ini aku berlindung denganmu ya Allah daripada lumpuh. Kerana kalau orang itu lumpuh, susah nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia uzur, boleh dipapah, duduk, sembahyang, Allah mampu lagi pergi masjid. Kita malu tuan-tuan. Saya malu. Ada satu kisah di Yaman. Dia ni orangnya buta. 1-2 kilometer daripada masjid. Tapi setiap waktu dengan tongkatnya dia berjalan. Orang yang buta, hatinya celik. Kita ni matanya celik, hatinya buta. Saya nak sebut ni tuan-tuan, tapi tuan-tuan jangan ketawa tau, sebut. Kalau tak percaya, besok tuan-tuan buat. Okey? Kalau tak percaya, besok tuan-tuan buat. Tuan Haji Din pun boleh buat, Tuan Haji Majid pun boleh buat, Imam boleh buat, siapa-siapa pun boleh buat. Ada seorang gila, dia duduk, dia azan pukul 10 pagi. Okey? Orang kampung macam kita pun keluar, apa hal pula? Azan kuat ni, Mike. Maka di antara kita pun marah dengan orang gila tu. Engkau ni gila ke? Mana ada orang azan pukul waktu duha ni pukul 10? Salah ke? Salah lah. Aku azan. Yang kau orang ramai-ramai datang apa? Aku nak ramai nak tahu sebab apa kau azan. Habis yang azan sebenarnya, azan tadi subuh. Aku tengok tadi subuh yang datang 4-5 orang aja. Yang kau orang kata, yang azan subuh tu betul, ngapa 4-5 orang sahaja yang datang? Yang aku sekarang ni pukul 10 pagi aku azan, yang kau orang ramai-ramai satu kampung datang pasal apa? Siapa gila? Engkau ke aku? Macam 10 saat sekarang, jawab. Kalau tak percaya, besok pukul 10 pagi azan. Apa hal pula? Pengurusi pun datang, AJK datang, si usaha datang, nazir pun datang. Apa hal pula? Kebetulan kat sebelah tu ada orang kedua kahwin. Apa hal pula? Ni gila punya orang pukul 10 azan. As-salatu khairun minan naum pula tu. Cuba tolong fikirkan. Yang azan betul orang tak mau datang. Azan orang gila orang suka datang. Tolong renung-renungkan. Kita kata orang gila tu salah, tapi ramai orang yang datang. Kita kata Bilal betul, pukul 5.45 azan, tapi 5-6 orang saja yang datang. Tengok, tolong fikir. Allahu Akbar. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sebuah riwayat lain mengatakan pula, annal abda idza qala la ilaha illallah lam tamurra la ilaha illallah ala sayyi'atin fi sahifatihi illa mahatha hatta tajida hasanatan fataskuna ila jambiha. Maksudnya bahawasanya seseorang hamba apabila menyebut la ilaha illallah, maka setiap la ilaha illallah itu melintasi sesuatu kejahatannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi pagi ada buat silap
Pergi pasar ada buat silap, balik pasar ada buat silap, lepas sembahyang zuhur ada buat silap, sebelum sembahyang asar ada buat silap, lepas solat asar tadi ada buat silap. La ilaha illallah. Dia akan melintasi sesuatu kejahatan yang pernah dilakukan dalam buku catatannya, melainkan akan dipadamkan sehingga ia menemui suatu kebaikan, lalu ia berdiam dan disimpannya. Maksudnya ibaratnya begini, dia delete kan? La ilaha illallah itu lalu pahalanya itu menghapuskan segala catatan-catatan perlakuan yang dilakukan. Tapi bukanlah dosa besar, bukan derhaka mak bapak, bukan syirik pada Allah, bukan tikam ekor pergi batu nisan dekat kubur Cina, bukan sembah pokok, bawa lilin merah, kuning, biru, hijau, bukan. Tapi dosa-dosa yang biasa yang boleh gugur dengan lisannya la ilaha illallah, dan juga daripada air wuduk yang sampai ke muka, tangan, kepala, telinga dan juga kakinya. Bagus tuan-tuan ya. Jadi kalau kesilapan yang berlaku itu boleh dihapuskan dengan kalimat-kalimat yang mulia ini, dengan la ilaha illallah, dia akan melintasi dan menghapuskan catatan kejahatan yang pernah kita lakukan, lalu dia menemui kebaikan dan disimpankanlah perlakuan-perlakuan yang baik. Riwayat yang lain lagi disebut, annahu law kanat as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa ma fihinna fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin la rajahat bihinna la ilaha illallah. Maksudnya, andai kata diletakkan 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi dan seisinya, langit, bumi dan seisinya dalam satu timbangan, okey, dan diletakkannya ucapan pahala la ilaha illallah itu di suatu letak timbangan yang lain, nescaya neraca timbangan neraca pahala la ilaha illallah itu akan menjadi lebih berat ditimbang nikmat dan kebaikan dunia. Langit ini ditimbang dengan kalimah besarnya nikmat la ilaha illallah. Kita selalu sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, saya bagi contoh ibarat yang ada dalam mata teman-tuan, yang berlaku di depan mata tuan-tuan. Kapal yang pertama hilang sehingga sekarang tak jumpa-jumpa. Kapal yang kedua dia tembak, jumpa, tinggal enjin bangkai. Okey. Kapal yang ketiga masih tak jumpa. Kita tahu dalam ilmu meteorologi, dunia sains penerbangan ini, apabila ada kepulan awan yang tebal, dan kita tahu, tanya anak-anak yang mengaji tingkatan 3, tingkatan 4, malah mengaji di universiti kan, apabila dia mengatakan mengkaji tentang angkasa lepas, apabila mendung itu tebal, menebal kan? Mengapa ada kilat? Itu adalah gumpalan-gumpalan gas. Charge di antara gas-gas itu akan melahirkan kilat, dan akhirnya akan wujudnya lah bunyi guru halilintar yang kuat. Apabila kapal terbang menempuh benda tu kan, risikonya adalah amat tinggi. Cuba mengelak pun dengan takdir Allah tak terelak. Okey, kita pun tahu dalam masa 4-5 minit penerbangan sudah mempunyai kelajuan yang hebat. Bila jet dulu zoom naik tu kan, yang paling risau apabila naik dalam masa tempoh 7-8 minit sebelum tu. Jadi bila dia mendatar dalam keadaan selesa, tak ada vibration, tak ada getaran dan tidak ada awan tebal, maka bidadari-bidadari pun keluar dengan skirt yang singkat, dengan undertaker matanya tebal. Maka dia hidangkanlah dengan hidangan-hidangan daripada cawan-cawan dan juga dulang-dulang syurga. Baunya bidadari itu wangi-wangi, ada yang berwarna merah. Kalau Emirates ada warna biru, ada warna hitam. Kalau kebaya emas sampai ke pangkal peha, Tok Najib pun jeling je. Dia tak nampak tapi jeling je. Rumah sebelah tu, itu setara rumah sebelah lagi tu. Dan saya cakap ni betul-betul berlaku tak? Betul-betul berlaku. Itu adalah nak pergi umrah. Nak pergi umrah, singgah Turki dulu, nak singgah Dubai dulu, singgah Abu Dhabi dulu, singgah Mesir dulu, singgah Aqsa dulu. Kan? Pergi pantai dulu, tengok orang pakai begini, baru jumpa Kaabah. Dan ini betul-betul punya. Okey, kata macam mana? Okey.
Lepas itu bila balik daripada umrah, dah tak sembahyang subuh. Subuh entah ke mana dah. Maghrib tak ke mana, isyak tak ke mana. Tidur je. Macam badak sumbu. Padahal baru saja tawaf widak di Kaabah tu. Naik kapal terbang, dah tak ada solat subuh dah. Tiba-tiba terang sampai ke KLIA pukul 11 pagi. Bang, bila sembahyang subuh bang? Entah, tak nampak. Tengok-tengok dah terang lah dia kata. Macam mana tu? Yang mutawih ni pun sama juga. 2 kali 5, 5 kali 2. Ini orang marah kat aku ni. Itu di antara tanda-tanda bagaimana cabaran dalam hidup. Siapa yang berkuasa? Allah. La ilaha illallah. Segalanya itu bagi tidak ada Tuhan. Malah kita sebut wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang boleh merubah dan tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia tidak menghargai itu semua ya. Dia rasa bahawa dunia teknologi ini segala-galanya. Ada penyakit virus sesama burung tak selesai. Ada Ebola tak selesai. Adanya HIV, AIDS tak selesai. Okey? Banyak benda yang tak selesai di dunia ni. Adanya radar, sonar tak mampu. Walaupun sonar itu boleh mampu untuk search bawah 2000 meter, bukan kaki, 2000 meter ke bawah laut. Tak jumpa juga. Tapi saya ada seorang sahabat bagi tahu, Ustaz, saya mendahului takdir itu tidak. Tapi kelazimannya bahawa belantara yang ada di Kalimantan itu, mana-mana kapal terbang dan mana-mana helikopter dan objek-objek udara ni, kalau dia jatuh di hutan belantara Kalimantan tu, kepastiannya 80% tak jumpa. Sama ada di hutan dia ataupun di lautan dia. Enggak main-main. Orang Kalimantan ni adanya Bugis, ada sedikit Jawa, adanya Banjar. Yang lain semua Dayak-Dayak semualah. Dia punya hutan dia tu hutan tebal. Yang jenis pokoknya itu 70 kaki, 80 kaki naik atas. Jadi kalau zoom jatuh, tak boleh nak search. Pasal kita handphone yang ada pun tak ada talian masuk dalam tu. Itu belum cerita yang Syekh Maulana baju kuning ni yang percaya jin. Jin belaka Ustaz, aku tengok. Pasal dia ada ilmu nampak jin belaka. Belum cerita bab jin lagi. Itu tuan-tuan. Kebanyakan dunia Kalimantan, apabila ada objek-objek tertentu yang jatuh, boleh ditemui, kadang-kadang boleh. Tapi sukar. Malah ada zaman Perang Dunia Kedua dulu dijumpai di Kalimantan. Dia terkejut. Tiba-tiba ada bangkai kapal terbang zaman Jepun. Allah, dulu, sekarang baru jumpa. Allahu Akbar. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kerdilnya manusia. Betapa kerdilnya manusia. Akhirnya kalimat la ilaha illallah adalah amat mahal sebenarnya. Okey. Riwayat yang lain yang menunjukkan kelebihan ucapan la ilaha illallah banyak sekali dan sudah terkenal. Tujuan kita menyebutkan kelebihan-kelebihan di sini ialah untuk mengingatkan, bukan untuk dihitung-hitung. Nak ingatkan. Kita kata 1000, 2000, 3000, 4000 itu hanya teknikal saja. Supaya nak menghilangkan kita daripada mengantuk dan penat. Okey, target 1000, la ilaha illallah. Target 10, target 100. Macam kita kan. La ilaha illallah. Nak 11 kali. La ilaha illallah, la ilaha. Takut makmum lagi. Imam ni alim sikit. Takut makmum lagi. Imam lepas isyak pun nak tahlil lagi sampai 100 kali. Kalau begitu beramal, tengok-tengok dengan Bilal. Bilal pun dah kemah-kemah dah. Sembahyang sunat dah. Jangan main. Itu untuk diri sendiri. Maksudnya, tuan-tuan nak berapa ribu sebutan kalimah la ilaha illallah tu terpulang pada masing-masing. Bukan nak ramai-ramai. Yang ramai-ramai itu ikut syarat. Macam tuan-tuan. Tuan-tuan nak sembahyang sunat. Kan? Tuan-tuan nak rukuk. Subhana rabbal azimi wa bihamdi. Subhana rabbal azimi wa bihamdi. 11 kali boleh. 9 kali boleh. 7 kali boleh, 5 kali boleh, 3 kali boleh, sekali boleh. Tapi disunatkan bila imam makmum 3 kali je. Tapi kalau tuan-tuan, tu seorang nak sembahyang, aku nak 11 kali. Subhanallah, Subhana rabbal azimi, Subhana rabbal azimi. Tak ada orang kacau. Boleh. Yang tak boleh tak buat-buat. Dah tak buat nak macam mana? Mat dah sembahyang sunat. Alah, fardu pun untung aku buat, dia kata. Anak kata jangan. Dia tak mau buat. Kata jangan. Untuk bukan nak dihitung-hitung, tetapi untuk mengingatkan kita kepada kalimah itu mahal harganya.
Memadailah untuk mengenal kelebihannya bahawa ia adalah kalimah yang mesti diucapkan jika seseorang ingin memeluk Islam. Mahal harganya tuan-tuan. Pengalaman saya, mana-mana anak angkat saya di UTM yang pernah saya Islamkan, sama ada dia Dayak ke Kadazan ke, sama ada dia India ke, ada Cina, bila sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang lain yang layak disembah kecuali Allah sahaja, dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dia tinggalkan Buddha, tinggalkan Kristian, tinggalkan Hindu, menangis dia menangis tu, saya pun tak tahu sebab apa menangis. Bila dah Islam, dah pakai tudung labuh kan, dah pakai serban, tanya pasal apa dulu lepas ucapan, tak tahu. Dia kata tak tahu bahawa itu suatu ilham yang diberi oleh Allah kepada dia, dengan tak rasa apa-apa lepas syahadah itu dia merasa satu kegembiraan dan ketenangan dalam jiwanya, dan dia tak tahu, bukan sedih macam orang kehilangan duit tu atau kehilangan nyawa atau keluarga, tapi dia menangis itu memang tabi'i. Dia kata tiba-tiba dia boleh menjadi, dia menangis, merasakan bahawa syukur bahawa dia menganut agama tauhid, menganut dengan lafaz kalimah Allah. Dia tinggalkan Hindu dia, Siva dia, dia tinggalkan Siddhartha, Gautama Buddha dia tinggalkan dia punya Shinto dia tinggalkan dia punya Laozi, Taoism dia. Allahu Akbar. Dia tinggalkan dewa-dewa dia. Allahu Akbar. Sesiapa yang ingin memeluk Islam, dan bahawasanya sesiapa yang mengakhiri hayatnya dengan mengucap kalimah itu, nescaya ia akan memperoleh kebahagiaan yang abadi, yang tiada celaka lagi sesudah itu. Baik, itu di antara kebaikannya. Kita minta tuan-tuan ni hari-hari pergi solat masjid. Kita minta husnul khatimah. Kesedaran dalam diri itu, nanti kita dan kebaikan yang kita ada akan diwarisi oleh anak-anak cucu kita. Kalau saya suka pergi dangdut, anak cucu saya pun nanti akan mewarisi perangai suka gedangdut. Kalau saya ni hari-hari dengan telur pendek, dengan kasut bola, sampai tua umur 73 masih kasut bola juga, seluar pendek juga, anak cucu saya akan menurun. Tapi kalau tuan-tuan hari ini suka nak pergi mengakhiri hayat, lapang tak lapang, tak apalah. Kalau aku duduk rumah pun santai-santai, paling tinggi pun Maharaja Lawak aku tengok. Tapi yang masalah dia orang ni dapat duit, aku tak dapat apa-apa, nganga je. Yang dapat duit ramai-ramai pun dia juga. Sambungan. Allahumma ya Karim, nas'aluka an tuhyiyana wa tumitana wa tab'athana wa tab'athana ala qawli la ilaha illallah mukhlisina wa liwalidina wa ahbabana. Allahu Akbar wal muslimina amin. Artinya, ya Allah Tuhanku, Engkau Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Kami memohon-Mu agar hidup dan mati kami serta membangkitkan kami di atas ucapan la ilaha illallah. Kita hidup, kita mati, dibangkitkan nanti. Wa tab'athana ala qawli la ilaha illallah. Ya Allah, Kau bangkitkanlah kami ini juga dengan kalimah la ilaha illallah, dalam keadaan berserah diri kepadamu ya Allah, dan demikian pula ibu bapa kami, bukan setakat kami ya, wa walidina wa ahbabana. Begitu juga ibu bapa kami dan orang-orang di kalangan sahabat-sahabat dan sekalian kaum muslimin. Amin. Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh ada sedikit yang kita boleh kongsi tentang manusia ni. Manusia ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh berkawan dengan manusia ni 3 macam, 3 golongan. Golongan yang keempat ni, kalau imam pun nak berkawan, pengurusi pun nak berkawan, terpulanglah. Saya tak nak berkawan. Ali karramallahu wajhah, dia menyatakan, dia kata, ar-rijalu arba'atun. Bagi golongan lelaki itu ada 4. Pertama, dia kata, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, dzalikal alimu fattabi'uhu. Yang pertama, golongan lelaki yang dia tahu, memang dia tahu, dan dia tahu sungguh-sungguh, sesungguhnya dia tahu, maka orang itu adalah orang yang alim, hendaklah engkau ikut dia. Imam, dia tahu syarat sah salat,
Dia tahu siapa dia imam. Dia tahu tentang hak dia jadi imam. Dia tahu tentang adab jadi imam. Dia pun tahu tentang hak makmum. Dia tahu apa itu tumakninah dalam salat. Dia tahu apa yang dikatakan takbir intiqal. Dia tahu rukun yang dikatakan qauliyah. Dia tahu tentang rukun sembahyang yang fi'liyah. Sama ada perkataan atau perbuatan, dia tahu. Dan dia tahu rukun sembahyang itu berapa, dia tahu. Maka orang itu dianggap alim. Maka kita ikut dia. Satu. Rajulun. Orang itu seorang lelaki. Yadri, dia tahu. Wala yadri. Tapi dia tak tahu. Wa yadri. Dia itu tak tahu yang dia tahu. Saya ulang seorang lelaki yang dia tu tahu, tapi dia tak tahu yang dia tahu. Contohnya, saya ni dengan tuan imam, kan, dengan pengurusi dulu sekolah satu kelas. Saya imam pengurusi satu kelas. Saya pun bercakap, orang yang kaya, contoh macam saya, katakanlah gitu. Saya ni kalau nak infak fi sabilillah, aku boleh wasiatkan semua harta kepada orang yang aku percayai. Maka ada orang tegur saya, imam tegur saya, Ustaz, ingat tak dulu waktu kita ngaji sekolah agama dulu, ya lama 30 tahun 40 tahun dulu, Allah yarham, Datuk Mufti ngajar kita dulu dalam kelas. Apa dia? Orang yang sepatutnya nak wasiat harta ni 1/3 daripada hartanya sahaja. Yang lain 2/3 itu mestilah diberi faraid kepada ahli waris. Ya, aku lupalah. Dia kata, dzalikan nasi fadzakiruhum. Orang yang dia tahu, tetapi satu ketika dia tak tahu yang dia tahu. Orang itu, kata Sayyidina Ali, adalah orang yang sepatutnya dia lupa dan diperingatkan. Kita boleh berkawan dengan dia. Dia kata, Syekh, tak boleh macam tu, Syekh. Kalau ikut pandangan dalam Syafi'i, begini keadaan. Oh ya, aku lupalah. Betul lah, aku ingat aku dah ngaji dulu, aku lupa. Maka fadzakiruh, kita ingatkan dia. Yang ketiga, rajulun. Nak yang macam mana rajulun? La yadri, dia tak tahu. Wa yadri, dia tahu. Wa la yadri. Saya ulang. Rajulun yadri wala rajulun la yadri. Seorang lelaki yang tak tahu. Dia tak tahu. Wa yadri annahu la yadri. Seorang lelaki yang dia tak tahu, tapi dia sedar diri bahawa dia tahu apa yang dia tak tahu. Contoh, Man, aku ni lepas dulu SPM, aku terus kerja tau. Aku sekolah khas sampai darjah 5 je. Darjah 6 aku tak masuk lah. Aku ni baca Quran, insya-Allah rajin juga aku baca Quran. Khatam berapa kali. Tapi benda tajwid ni bang, saya memang tak tahu. Iqlab tu apa dia, idgham al-ghunnah tu apa, bila ghunnah tu apa, mutamasilain, mutajanisain, aku tak ingat. Mad jaiz munfasil, mad jaiz muttasil, aku pun tak tahu. Mad arid li sukun pun aku tak tahu. Okey, kita apa tak apa. Dzalikal jahilu fa'allimuhu. Saya lagi kata, itu orang yang jahil. Tapi kalau dia mengaku diri dia jahil, kamu ajarlah dia. Baik, yang pertama orang alim, memang dia tahu dia alim, kita boleh ikut dia. Yang kedua, orang itu sebenarnya dia tahu, tapi satu ketika dia lupa, maka ingatkan dia. Yang ketiga itu, orang itu dia memang tak tahu dia jahil. Lepas tu dia sedar diri, dia tahu bahawa dirinya banyak benda yang dia tak tahu, maka ajarlah dia. Memang ramai baca Quran tapi tajwid tak tahu, okey, boleh belajar. 3 orang ni kita boleh berkawan dengan dia. Tapi orang keempat ni, kalau tuan-tuan nak kawan-kawan, saya tak nak kawan. Saya cuma sebut dia. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tu orang yang tak tahu. Dia pun tak tahu apa yang dia tak tahu. Dzalikal ahmaq. Itu orang yang paling bodoh dan tolol. Fatajannibuhu. Kamu hindari, jauhilah dengan dia. Contoh, saya ni dekat warung dulu juga, subuh pukul 5.30 aku dah sampai, Zuhur pun kat situ,
Kejap lagi kan maghrib pun kat situ. Azan Jumaat pun kat situ juga. Dengan topi melentang begitu. Kan? Dengan seluar pendek koyak gabak. Dengan baju t-shirt pun koyak gabak. Rokok 3. 1, 2, 3. Telinga pun dia rokok juga. Apa ni semayang-semayang? Tengok Pak Mat tu. Hari-hari masjid semayang. Sakit juga. Tiap-tiap minggu pergi hospital. Aku tak pernah sakit. Pak Man, Pak Abu. Rajin. Umrah sana pergi sini. Tengok, baru umur 63, meninggal dah dia. Aku umur 81, sehat lagi tau. Kalau pasang lagi satu, boleh lagi. Power dia. Memang biasanya orang yang macam tu ni, orang yang terjal ni, memang tak sakit. Bagilah cangkul, dia mencangkul kuat. Umur 80 tahun pun boleh cangkul juga. Sembahyang Jumaat tidak, sembahyang fardu tidak, puasa tidak, zakat tidak, sedekah tidak. Ada orang macam tu tuan-tuan. Ahmak. Orang yang paling bodoh, paling jahil, tak boleh ditunjuk. Macam daun keladi tu curah, tak ada langsung yang melekat air dia. Kalis. Cakaplah macam mana pun. Masalah sekarang ni dibulat kat depan tu. Meninggal. Hai Imam. RM5 je bagi. Sembahyang mayat. Upah. Macam mana kita nak sembahyangkan? Dahi dia tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala fardu, wala sembahyang Jumaat. Tak pernah jejak. Tiba-tiba datang ke masjid dipikul. Oh, no way man. Aku tak sembahyang kalau orang macam ni. Dah sungguh. Tak nyusah. Ada orang hidup macam tu. Kalis sungguh. Dia tuduh orang yang rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin puasa sunat. Alah, sakit je. Aku tak pernah apa-apa, tak pernah sakit pun. Biasa jawab macam tu. Ini adalah orang yang kamu jauhilah wahai manusia. Itu kata-kata Sayyidina Ali. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dzalikal ahmaq. Itulah orang yang paling bodoh. Halul. Yang paling tolol di kalangan manusia. Fatajannibuhu, kamu jauhilah orang-orang seperti itu. Kalau kita dakwah kepada dia untuk insaf, untuk taubat, tak mau. Tak mau. Langsung tak mau. Tapi tuan-tuan, saya berterima kasihlah kepada orang-orang yang alim-alim, yang baik-baik, ya, yang berdakwah kepada artis-artis kita, yang ramai berhijab, yang dah tak suka nak berlakon berpeluk-peluk, kecuali pada suami je yang halal. Dan dia tak suka juga menghabiskan masa malam-malam sehingga balik larut malam, bergaduh dengan suami cerai-berai. Kita berterima kasihlah kepada para da'i du'at ni, yang menarik di antara remaja-remaja, yang ahli-ahli seni dan pelakon, dan juga yang kaki berhibur ini sudah memakai hijab dan kembali ke pangkal jalan. Itu kadang-kadang kita tengok dalam hati kita jangan terlalu su'zon. Kita tengok selebriti-selebriti, apa pengacara-pengacara di TV, di radio, bila Allah nak turunkan satu hidayah itu kepada hatinya, terbuka untuk pakai hijab. Jadi kadang-kadang kalau tengok zaman jahiliah dulu, dahlah sengkat, sendat pula, dah peha pun macam nangka, badan pun macam nangka. Tapi bila dia berhijab, macam ustazah-ustazah ni semua, macam ahli syurga belaka. Sungguh Allahu Akbar. Allah nak turunkan manusia ni boleh berubah. Manusia ini boleh berubah. Jadi kalimah la ilaha illallah itu yang menusuk hati. Sebenarnya kalimah Allah itu yang menusuk hati manusia. Allahu Akbar. Sabda Rasulullah lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man qalaha 10 marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfus. Min waladi Ismail alaihi salam. Ini yang selalu kita baca kan. Lepas solat maghrib, solat fardu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam kitab Muniyatul Musalli pun ada disebut. Ada hadis ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan tuan-tuan tahu maksudnya. Sesiapa yang mengucapnya 10 kali, maka ganjaran seumpama seorang yang merdekakan 4 jiwa. Ada hamba, 4 hamba kita dimerdekakan daripada keturunan anak Nabi Ismail alaihissalam. Kita tahu bahawa keturunan Arab ini adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail, dan keturunannya adalah melahirkan Nabi SAW. Nah, diibaratkan bahawa
daripada hamba abdi yang dijual beli, maka dimerdekakan di kalangan keturunan daripada Bani Nabi Ismail alaihi salam yang berketurunan Arab. Itulah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datuknya Nabi Ismail. Sabdanya lagi, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yawmin 100 marrah. Kalau bolehlah 100 kali dalam masa satu hari. Kalau 100 kali tuan-tuan, tak kira lah. Mungkin 10 kali. Kalau 5 waktu, 50. Yang lain tu tambahan lah. Lepas sembahyang sunat, mungkin 5 kali, 10 kali lagi. Jadi jumlahnya 100 kali dalam satu hari. Kanat lahu adla 10 riqabin wa kutibat lahu 100 hasanatin wa muhiyat anhu 100 sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dhalika hatta yumsi'a wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bih illa rajulun amila akthara minhu. Allahu akbar. Sebut ya. Maksudnya sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setiap hari 100 kali, maka balasannya seperti memerdekakan 10 hamba sahaya. Dicatat baginya itu 100 kebajikan, dihapuskan daripadanya 100 kejahatan, dirinya diperlindungi daripada syaitan. Syaitan tidak boleh goda dia. Tidak boleh secara rakus syaitan menggoda dia. Pada hari itu hingga ke petang. Kalau dia pagi, baca 100 kali sehingga ke petang, dilindungi oleh Allah daripada kejahatan syaitan. Dan tiada seorang pun yang melakukan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang dilakukannya, kecuali seorang yang beramal lebih daripadanya. Kecualilah seseorang itu dia sembahyang sunatnya banyak, puasa sunatnya pun banyak, lepas tu dia bersedekahnya pun banyak. Itu maksudnya. Maka kalau kita tak banyak duit sedekah, tuan-tuan tengok ya, dalam banyak gambar-gambar yang dihantar kepada kita, dan saya tengok Awani tadi sekejap, macam mana rumah di pesisir masjid tu kebanyakannya di Manik Urai, daerah Parlimen Kuala Kerai, Manik Urai ni yang paling terawal kena banjir. Dia punya arus macam tsunami tu. Dia punya rumah tu boleh masuk ke masjid. Dia langgar masjid, berhenti dekat dengan pagar masjid. Dah lentang pukang, tonggang langgang macam tsunami dekat Aceh, Sumatera. Allahu Akbar. Bila surut, memang tak boleh masuk. Yang akan masuk nanti adalah bomba, dah dibetulkan api, dah dibetulkan sistem air, maka dipancut dengan bomba. Dah itu semua bersihkan, barulah orang kampung boleh balik. Cuma terdetik di hati kita, berat mata memandang, berat lagi mahu yang memikul. Kita tahu, dan saya pernah menghayati duduk di Kelantan. Orang di sana macam orang Batu Pahat, orang Pontian yang lama-lama dia rumah pakai tiang. Bila rumah sudah roboh, bukan setakat roboh tuan-tuan, di sekelilingnya itu hanya pokok getah. Yang ada tanah warisan tu getah. Itu pun pokok getahnya tumbang, dah tak boleh toreh. Dan dia tu bukanlah kerja-kerja macam kita. Kontraktor pun tidak, apa kerja-kerja lain. Yang ada hanya pokok getah untuk ditoreh. Itulah makanan dia. Sekarang ni rumahnya tak ada. Dah roboh. Ada yang langsung hanyut, kayu rumah pun tak ada. Lepas tu pokok getah yang ada pun tumbang. Pekerjaan memang tak ada. Cuba tuan-tuan magai. Cuba tuan-tuan gambarkan. Sekarang ni tuan-tuan, besok pagi masuk bilik air, bila nak gosok gigi, Colgate tak ada. Nak bersabun tak ada. Dia punya syarah khutbah dekat 5 kali dengan anaknya. Pula tu orang rumah dah, awak sendiri dah pesan dah, berbuih cakap saya, kata Colgate dah habis, sabun dah habis, awak mekak je. Bersyarah pula kat bila, bum. Itu baru satu pagi, Colgate dengan sabun tak ada. Okey. Ini bukan setakat Colgate sabun tak ada, sarapan tak ada, duit tak ada, rumah tak ada. Kalau orang tak betul-betul beriman tuan-tuan dengan kalimah la ilaha illallah ni, dia tak reda dengan takdir Allah, gila dia. Pula tu ada yang meninggal pula. Di mana Urai tu? Di Kuala Kerai. Ada 3 yang dihanyutkan hilang. Semua yang mati 9. Di Pasir Mas ada 1, yang 3 di Kuala Kerai. Sekarang dicari lagi. Mana nak cari kalau hari dah laju, dah ke mana pergi?
tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh selesa dengan kapet, dah ada aircon, kipas lagi tu. Orang putih pun kalau tengok pelik. Dah sejuk macam ni berkipas lagi. Punya nikmat lah, 2-3 kali ganda. Iya, kalau Jepun pun tengok-tengok. Aku buat kipas ni kalau panas buat kipas. Aku pun kalau buat aircon ni, Toshiba buat aircon, York buat aircon. Kalau dah ada aircon tak ada kipas. Kita ni tak cukup. Dah ada aircon, kipas lagi. Punya nikmat ya Allah. Itu pun tak ramai pergi masjid. Kalau tengok nasi Arab ke nasi biryani kan. Tuan-tuan, siapa yang datang, saya sebagai orang yang sedikit ada rezeki, saya akan hadiahkan kanan kiri kena bawa balik bekal untuk sarapan pagi besok. Lepas tu saya akan hadiahkan RM50 seorang yang suka nak datang mengaji majlis ilmu. Apa juga dalam tempoh seminggu, siapa yang balik bagi duit RM50 kanan kiri nasi biryani, nasi Arab. Ramai datang. Kau tahu, dalam satu Johor ni ada nama satu surau, namanya Hidayah. Memang semua orang dapat Hidayah. Kanan kiri kau nasi Arab tu tak, bagi lagi RM50 kata. Engkau sembahyang mayat pun RM5. Ni RM20. Ramai orang datang. Allahu akbar walillahil hamd. Saya pun merasa terpanggil tuan-tuan menginsafi diri. Dalam kitab yang sebegini punya kan, Syekh Al-Alawi ni pesan pada kita dengan hadis Nabi. Nak bercakap sambil nak tidur, la ilaha illallah, itu pun malas. Nak sebut imam berdoa, la ilaha illallah 10 kali bukan ramai, malas. Allah. Bayang pun lebih kurang. Waladdallin, amin Allah. Nak baca lepas tu qul huwallahu ahad, malas. Nak doa apa malas? Assalamualaikum warahmatullahi fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oi, cepatlah kawan panggil tin. Allah, dia kata, engkau ni tak sabar betul. Aku tak dan angkat tangan, dia kata. Iyalah cepat, dia kata. Yang penting kan fardu, yang sunat kau buatlah kat rumah. Oh, disyarah pula kat kereta tu. Ditashkil. Itulah kehidupan kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi mana-mana tempat, tuan-tuan pergi India, tuan-tuan pergi negara Arab, Yaman, Mesir, negara-negara yang biasa-biasa yang aman sekarang ni. Orang tua-tua ni yang mendewasakan diri, dia dah tua, dia dah ada anak, dah ada cucu. Bagi dia kehidupannya, kalau perlu makan, tak perlu makan dia pun tak mati. Apa yang ada dalam hidangan dia boleh makan. Dia pun duit dah ada untuk hidup dia cukup. Kalau dia macam ni kan, dia duduk sebelum dia balik, dia sandar kat tiang-tiang baca Quran. Sadaqallahul azim. Balik. Budaya tempat kita tak ada. Budaya tempat kita memang cantik. Quran susun cantik. Tapi tak pernah boka. Macam ada bini cantik tapi tak pernah tidur sama. Kau tidur mana? Aku bini aku ada 4 cantik-cantik. Syekh Allah. 17, 18, 19, 20. 4 isteri dia. Tapi tidur bilik asing-asing. Itu bodoh namanya. Macam cakap ni bodoh, kita pun bodoh juga. Masjid kita kalau tengok, ya Allah, Quran daripada Jordan ada, Mesir ada Morocco pun ada, macam-macam daripada jauh, Afrika pun ada orang bagi hadiah Quran. Tapi tak pernah buka. Contoh, saya ni ada beras. Adalah satu gantang beras. 5 kilo. Lebih kurang 5 kilo lah. 2 gantang 5 kilo. Saya buat bubur. Dengan modal saya pun bawa lah pergi ke masjid. Satu tamus tinggi. Boleh makan 50 orang. Yang nombor 2, saya pun ada beras. Beras saya ni, kalau pick up tu, pendek kata, muat lah bawa. Tapi tak pernah saya rebus. Boleh makan. Akhirnya dimakan bubuk. Tuan-tuan, aku ni ngaji sekolah khas je. Di sekolah khas yang ada ilmu sikit tu, marilah kita buka tajwid sikit, buka fiqh sikit, buka tauhid sikit, buka hadis sikit, buka tafsir sikit. Ada ilmu sikit dibermanfaatkan, lebih baik. Duduk pondok 25 tahun, kat Mekah 15 tahun, dekat Syria 7 tahun, dekat Morocco 9 tahun, sampai ketua balik janggut. Tapi duduk kat rumah, duduk. Ibaratnya macam orang ada guni beras banyak tapi tak pernah direbus. Tak ada manfaatnya pun untuk orang ramai. Itu contohnya. Biarlah ada beras sikit tapi kita berkongsi boleh dimakan. Daripada ada beras yang banyak tapi nak disimpan dalam guni, akhirnya dimakan bubuk dengan ulat beras. Tak ada mana faedah apa-apa. Alimnya orang itu untuk diri dia saja, tidak dimanfaatkan untuk orang lain. Tidak kadang-kadang terpanggil tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya pun bukanlah orang yang paling baik. Kalau pahala saya ni dah cukup masuk syurga dan saya ni paling baik,
Tak main lah kalau nama hidayah tak main. Pernah sekali saya tercabar tuan-tuan. Kita ni jadi makmum biasa. Syekh malam tadi saya berucap kat masjid Batu Pahat. Orang yang dengar ceramah saya ni 3,500 orang. Dekat 4,000 orang. Ini datang UTM. Ada 60 orang. Saya tak boleh bercakap lah depan 60 orang. Saya kata 60 orang tu bukan orang ke? Dia punya nak bangga diri bahawa dia tu audiennya ramai beribu-ribu baru boleh bercakap. Kalau setakat-setakat 20 itu bukan taraf saya. Aku tengok atas bawah. Aku ingat ngaji dulu aku dengan dia tu cerdik aku lagi. Tapi act bukan main. Janganlah begitu sangat ya. Sombong kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok orang tabligh cuba mengajar yang baik-baiklah kan. Ada 3 orang dia duduk. Padahal yang nak dicakap tu pun dah tahu, dia tengok dia hormat daripada kawan dia nak cakap. Saya bukan orang terbaik, kita sama-sama ingat gini-gini. Taat, setia, tunggu. Hormat dengan sahabat dia nak bercakap. 3 orang aja. Ini 100 orang, 60 orang tak boleh bercakap. Dia bagi bisu sungguh pun dia tahu. Itulah tuan-tuan. Ilmu memang boleh dapat dalam dada. Tapi nak beramal belum tentu. Allahu Akbar. Itulah cabarannya tuan-tuan. Jangan lama-lama sejuk ni. Ni pun langit ni pun hujannya. Dia bila Kelantan sudah surut, dia akan lari ke Pahang. Pahang pun teruk sekarang. Yang paling teruk Temerloh lah. Saya ada saudara kat Temerloh tu. Namanya Kampung Bintang. Kampung Bintang memang tepi sungai. Memang kalau dia kata 7-8 kaki. Kadang-kadang sampai ke tingkap. Saya kata. Allahu Akbar. Dan itulah kata, dahlah miskin duduk tepi sungai, dahlah kaya duduk atas bukit. Ini beza ya. Cuba tuan-tuan tolong renungkan. Dahlah miskin duduk tepi sungai kena banjir, dahlah kaya duduk atas bukit. Tak pernah merasakan betapa susahnya orang yang dilanda banjir. Kalau saya pernah kena, saya boleh menghayati tuan-tuan. Selangor pun sekarang ni dah mula kalang kabut. Apabila Sungai Kelang sudah paras bahaya, pengakhirannya ada satu nama Kampung Sungai Pinang. Chances tinggi untuk sampai ke tingkap dia punya tenggelam. Semoga mereka dalam keadaan bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sekadar itu tuan-tuan. Insya-Allah nanti kita akan sambung di lain waktu. Semoga kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.